Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah seram selepas alih perabot. Kisah ni berlaku pada tahun 2014 di Filipina. Dalam kisah ni saya akan gunakan nama samaran Eliza untuk memudahkan penceritaan. Eliza sekeluarga tinggal di sebuah rumah 2 tingkat. Rumah tu dibina sekitar lewat tahun 80-an. Dalam keluarga Eliza ada 6 orang. Mak dan ayah Eliza, abang Eliza, Eliza dan juga 2 orang adik lelaki. Pada tahun 2014, mak dan ayah Eliza buat keputusan untuk renovate sebahagian rumah tu. Jadi ada banyak barang-barang dan juga perabot-perabot dialihkan daripada tempat asal. Sejak itulah Eliza ni mula terperasan ada perkara-perkara pelik yang berlaku dalam rumah tu. Eliza ni kerap kali ternampak ada kelibat, sekilas pandang lah, dia ternampak ada kelibat yang lalu keluar masuk daripada rumah tu dengan sangat laju. Mula-mula Eliza tak berapa peduli sangat lah pasal kelibat warna putih tu. Sebab Eliza cuma nampak sekilas pandang aja. Tapi semua tu berubah bila Eliza ni mula ternampak benda tu dengan lebih jelas. Pada satu hari ni, Eliza sedang menyikat rambut di depan cermin di tingkat bawah. Sebelum tu saya kena ceritakan sikit pasal cermin ni. Cermin ni adalah cermin full body. Maknanya kalau kita berdiri di depan cermin tu, kita boleh nampak pantulan imej kita daripada kepala sampailah kaki. Cermin tu adalah salah satu barang yang dialihkan daripada tempat asal masa rumah tu direnovate. Cermin tu pada masa tu diletakkan di sebelah TV di ruang tamu tingkat bawah. Dan bertentangan dengan cermin tu adalah pintu depan rumah, pintu utama rumah yang selalu orang keluar masuk. Jadi apabila kita berdiri di depan cermin tu, kita boleh nampak pantulan imej pintu depan rumah. Kalau pintu tu terbuka, kita boleh nampak apa yang ada di luar rumah pada masa tu. Okey, berbalik semula kepada Eliza tadi. Eliza pada masa tu sedang berdiri depan cermin tu sambil sikat rambut. Pada masa tu, pintu depan rumah tak tertutup, terbuka dengan luas. Pada masa tu lah Eliza ternampak daripada imej pantulan cermin tu, ada seorang lelaki daripada luar rumah berlari masuk ke dalam rumah dan terus menuju ke arah tandas. Lelaki tu memakai baju berwarna putih. Tapi Eliza tak berapa cam muka lelaki tu, sebab lelaki tu bergerak dengan sangat laju. Tapi daripada potongan badan, bentuk badan dan saiz badan, memang macam abang dia. Jadi Eliza ingat abang dia lah yang pergi ke tandas tu. Eliza pun sambunglah sikat rambut. Tapi 2-3 saat lepas tu, Eliza ni ternampak sekali lagi abang dia masuk ke dalam rumah. Eliza ni rasa terkejut lah dan terus berpaling ke belakang menghadap abang dia yang baru masuk tu. Eliza pada masa tu tanyalah abang dia, tadi bukan abang dah masuk ke? Masa tu abang Eliza tak jawab pun soalan Eliza tu. Abang Eliza pula yang tanya Eliza, tadi ada nampak tak ada orang lelaki ni masuk dalam rumah? Lelaki tu pakai baju warna putih. Lepas tu Eliza ni jawablah, ada, tadi nampak dia berlari nak pergi ke tandas. Ingat abang tadi, kawan abang ke tu? Abang Eliza tak jawab pun soalan tu. Abang Eliza terus pergi menuju ke tandas. Tak lama lepas tu abang Eliza kembali semula dekat Eliza. Abang Eliza tanya lagi, nampak tak muka dia? Eliza pun bagi tahulah tak nampak sebab dia laju sangat. Lepas tu abang Eliza ni ceritalah, tadi sebenarnya abang ada kat luar. Abang nampak ada lelaki ni masuk dalam rumah. Laju dia masuk, dia macam berlari macam tu. Abang pun ikutlah dia. Lepas tu Eliza cakap nampak dia pergi ke tandas. Abang pun tengoklah dekat tandas. Tengok dekat tandas tak ada orang pun. Pada masa tu Eliza dan juga abang dia dah mula perasan ada benda yang tak kena dalam rumah tu. Kejadian kedua berlaku semasa Eliza dan juga abang dia sedang menonton TV. Pada masa tu Eliza duduk di depan TV, kursi belah kanan. Abang dia pula duduk di kursi sebelah kiri. Kursi abang Eliza ni letaknya ke belakang sikit berbanding dengan kursi Eliza. Pada masa tu pintu rumah memang tak tertutup. Jadi pada masa tu sedang menonton TV, tiba-tiba Eliza ni ternampak daripada pantulan cermin full body tadi.
Eliza nampak ada seorang budak lelaki memakai pakaian serba putih berlari masuk ke dalam rumah dan pergi menuju ke arah tandas. Masa tu Eliza cepat-cepat berpaling dekat abang dia dan tanya, nampak tak budak tadi? Masa tu abang Eliza tak jawab pun soalan tu. Abang dia tanya balik Eliza, kau nampak budak tu pergi mana tadi? Eliza pun jawablah, nampak dia pergi berlari menuju kat tandas. Lepas tu abang Eliza tanya lagi Eliza, nampak berapa orang tadi nampak masuk dalam rumah? Eliza pun jawablah, nampak seorang aja. Budak tu berlari nak pergi menuju ke arah tandas. Lepas tu abang dia tanya lagi Eliza, budak yang seorang lagi naik tangga tadi tak nampak? Maknanya ada dua orang budak yang berlari masuk dalam rumah. Seorang pergi ke arah tandas dan seorang lagi berlari naik tangga pergi ke tingkat atas. Jadi pada masa tu Eliza dan juga abang dia berpakat untuk pergi cek, untuk pergi tengok, nak pergi tengok kat tandas. Lepas tu nak naik ke atas, nak tengok dekat tingkat atas. Masa dia orang berdua pergi periksa tu, dekat tandas memang tak ada orang. Sama juga dekat tingkat atas pun tak ada orang. Pada masa tu mak Eliza sedang ada di dapur sedang memasak. Ayah Eliza pula tak ada kat rumah pada masa tu. Dan adik-adik Eliza, bila Eliza dan juga abang dia jenguk dekat luar, sedang bermain dekat luar. Masa tu Eliza dan juga abang dia makin risaulah. Sebab benda tu makin berani menunjukkan diri. Pada mulanya, cuma Eliza dan juga abang dia yang ternampak benda-benda ni dalam rumah. Tapi lama-kelamaan, ada juga anggota keluarga dia yang lain yang nampak benda tu. Pada satu hari, Eliza ni turun daripada tingkat atas nak turun ke ruang tamu. Bilik Eliza ada kat tingkat atas. Jadi masa tu Eliza nak turun ke bawah sebab nak tengok TV. Masa dekat tangga tu, Eliza nampak adik dia berdua ni sedang bermain mainan di ruang tamu depan TV. Jadi Eliza ni sajalah menegur adik-adik dia ni. Hai, tengah buat apa tu? Lepas tu dua-dua adik dia ni bila ditegur macam tu, tolehlah pandang ke arah Eliza. Lepas tu salah seorang adik Eliza ni cakap, "Ai, tadi kakak dah turun." Lepas tu yang seorang lagi cakap dekat Eliza, "Tadi akak pakai baju putih. Cepatnya akak tukar baju." Lepas tu Eliza ni, dia rasa pelik lah. Dia tanyalah adik dia yang dua orang ni, "Ai, akak ada turun ke tadi?" Lepas tu budak berdua ni mulalah cerita dekat Eliza. Adik-adik Eliza ni pun ceritalah, tadi kakak turun daripada tangga, kakak pakai baju warna putih. Lepas tu kakak tegur kita orang, samalah macam tadi. Tengah buat apa tu? Akak tegur macam tu. Lepas tu kita orang nampak akak pergi berjalan nak pergi ke tandas. Bila Eliza dengar adik-adik dia cerita macam tu, dia serta-merta rasa meremang dan ketakutan. Untuk pengetahuan penonton, ketiga-tiga kejadian ni berlaku pada waktu siang. Daripada apa yang dah jadi tu, Eliza ni tak pasti apakah yang jadi penyebab gangguan-gangguan tu berlaku dalam rumah. Yang pastinya, dalam rumah tu dah ada makhluk-makhluk yang berani menjelmakan diri, menyerupai orang-orang yang menghuni dalam rumah tu. Dan setiap kali makhluk tu menjelmakan diri, makhluk tu akan berpakaian serba putih. Tak lama lepas tu, barang-barang dan perabot-perabot mula dialihkan ke tempat asal. Sebab rumah tu dah siap, proses renovasi rumah tu dah siap. Lepas barang-barang dan perabot-perabot tu dialihkan ke tempat asal, dah tak ada lagi penampakan makhluk yang berbaju putih yang menyerupai orang-orang dalam rumah tu. Eliza ada ceritakan perkara ni kepada orang-orang tua yang dia kenal lah. Dan katanya orang-orang tua tu, dalam sesetengah budaya dan kepercayaan orang Filipina, cermin boleh jadi jalan masuk bagi makhluk-makhluk gaib ni apabila cermin tu diletakkan bertentangan dengan pintu depan rumah. Bila Eliza dengar orang-orang tua tu cakap macam tu, dia terfikir juga, mungkin ada betulnya. Sebab perkara-perkara ni berlaku apabila cermin tu diletakkan betul-betul berhadapan dengan pintu rumah. Tapi apa-apa pun, Eliza ni rasa lega lah, sebab gangguan tu dah berhenti. Eliza ni rasa lega sebab gangguan tu pada mulanya cuma melintas-lintas saja dalam rumah tu. Tapi makin lama makin jelas. Dan gangguan tak akhir apabila adik-adik dia tu sampai tahap benda tu boleh tegur adik-adik dia. Main apa tu? Buat apa tu? Jadi Eliza ni rasa lega. Sebab Eliza ni terfikir, kalaulah cermin tu belum dialihkan lagi daripada tepi TV tu depan pintu rumah tu, tak tahulah apa lagi makhluk-makhluk yang berbaju putih tu akan buat dekat ahli keluarga dia.
Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.